Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan. Seperti biasa, kita akan bincangkan berita-berita yang akan mendominasi dada-dada akhbar dan juga tajuk berita sepanjang minggu depan. Dan sudah tentu antara yang terbesar adalah pilihan raya negeri Sarawak yang akan berlangsung genap seminggu daripada sekarang. Sabtu depan, 18 Disember 2021. Dengan seminggu lagi berbaki sebelum hari pengundian di negeri yang terbesar di Malaysia, apa yang kita boleh jangka dan bagaimana kita mengukur suhu politik 7 hari menjelang hari pengundian dan juga sentimen rakyat di Sarawak. Adakah GPS akan menang besar seperti yang dijangka sesetengah pihak atau adakah ia tidak semudah itu? Semuanya bergantung kepada apa sentimen rakyat, dan sentimen rakyat berkait rapat dengan isu-isu yang mereka titik beratkan. Dan di negeri yang besar seperti Sarawak, isu amatlah pelbagai. Kerana muka bumi pelbagai, penduduk pelbagai, etnik juga pelbagai, dan mereka semua mempunyai isu tempatan yang berbeza. Saya mahu berbincang bersama dengan wartawan Asra Awani yang kini langsung dari Meradong, Sarawak, Syaf Shukri. Seminggu sebelum PRN, bagaimana Syaf mengukur sentimen pengundi di sekitar Sarawak, Syaf? Baik, terima kasih Luqman di Bukit Jalil. Seperti Luqman katakan tadi, saya kini berada di kawasan Dun Meradong di bawah Parlimen Sarike sendiri. Dan sebenarnya Luqman, tujuan saya ke sini adalah untuk bertemu dengan calon GPS dan juga penyandang kerusi Dun Meradong. Sebab apa? Sebab utamanya ialah kalau kita melihat kepada pattern atau pola pengundian bermula daripada tahun 1977 untuk rekod pilihan raya negeri Sarawak di negeri ini, kerusi Dun Meradong berjaya dipertahankan oleh Barisan Nasional sehingga tahun 1996 apabila Parti Bebas berjaya memenangi kerusi tersebut, iaitu penyandangnya ketika itu ialah Yi Chu Lik. Dan perkara ini berbeza dapat dilihat pada pilihan raya negeri Sarawak tahun 2001 di mana BN kembali berjaya merampas kerusi tersebut, dan seterusnya pada 2006 kerusi ini pergi pula ke tawanan DAP, dan pada 2011 juga berjaya dipertahankan oleh DAP. Namun pada 2016 calon BN dan ketika ini ialah calon GPS Ding Kuang Hing berjaya menang dan mengalahkan calon DAP yang menang untuk 2 penggal sebelum ini. Dan berdasarkan pada keputusan ini kita dapat lihat, mungkin berdasarkan penelitian dan pemahaman saya, mungkin pengundi di sini akan mengundi berdasarkan apa yang diperjuangkan oleh seseorang calon atau individu itu, bukan berlandaskan apa yang diperjuangkan oleh parti. Itu mungkin kerana kita melihat kepada keputusan pilihan raya bermula daripada tahun 1979 dan coraknya berubah pada tahun 1996. Dan saya berkesempatan untuk berjumpa dengan penyandang kerusi Dun Meradong sendiri, Datuk Ding, kerana di sini ada 18,156 pengundi yang akan menunaikan tanggungjawab pada 18 Disember minggu depan seperti Luqman katakan tadi. Dan penting untuk kita faham apa aspirasi yang perlu dibawa oleh calon GPS ini yang merupakan penyandang untuk beliau mempertahankan kerusi bagi membolehkan orang ataupun masyarakat di sini untuk terus mengundi beliau sebagai wakil rakyat di sini, Luqman. Dan saya berkesempatan bertemu dengan Datuk Ding sebentar tadi di pejabatnya sendiri, dan di situ beliau menceritakan kepada saya beberapa aspirasi ataupun antara mungkin manifesto yang diperjuangkan sekiranya terus diberi mandat pada pilihan raya kali ini. Dan semestinya setiap kawasan yang telah saya kunjungi, antara aspek ataupun penekanan utama terhadap sektor ekonomi ialah sektor pertanian. Dan sektor pertanian di sini katanya akan terus diperkasakan dengan memberikan mewujudkan teknologi ataupun memberikan pengajaran ataupun pemahaman kepada golongan petani di sini, kerana hampir kesemua atau majoriti penduduk di Dun Meradong merupakan golongan petani, dan mereka perlu ada evolusi untuk memahami aspek teknologi untuk membolehkan pengeluaran itu diperbanyakkan sekaligus untuk membolehkan mereka menjana lebih keuntungan. Dan kita dengarkan apa kata Datuk Ding sebentar tadi antara visi dan misinya jika diberi mandat. To upgrade the agriculture sector in Bintangor or Meradong, because Meradong is an agriculture orientated area. Most people are farmers, so I'd like to introduce more high-tech agriculture method for the people. I'll try to help them to upgrade their facilities so that they can increase the productivity and increase their income. Another one that has been approved is the swimming pool, Meradong swimming pool.
And this will definitely help the local people not only learn how to swim, but also hopefully we can nurture a lot of potential swimmers in our area. These are the main items that I would like to carry out in the next 5 years. Macam dia lah. Minta nak tu bagus lagi lah. Mau tak macam tempat-tempat lain lah. 100 lagi. Ambil bagus sikit tangga orang datang. Tapi mau benar lah. Mau bekalan elektrik ya nah. Aku mau benar lah. Dari pagi pukul 7 sampai pukul 7 malam. Kadang perlu juga kipas panas sila. Nak bekalan air, nak bekalan elektrik. Pola tapak baru pun boleh. Baik, itu antara aspirasi yang dikongsikan oleh Datuk Ding sendiri ketika ditemui di pejabatnya di Bintangor. Dan pendapat yang kedua dan ketiga yang telah anda dengarkan sebentar tadi antara perkongsian dan aspirasi rakyat yang sempat kami temui ketika kami berada di sekitar kawasan Meradong melihat tinjauan terhadap peniaga-peniaga kecil di sana, di mana mereka mahukan satu fasiliti khusus dibina untuk mereka, fasiliti yang lebih besar dilengkapkan sekali dengan bekalan elektrik dan juga bekalan air. Ini kerana kata mereka ada kalanya mereka perlu berniaga daripada pagi sehingga ke petang, dan dengan tiadanya bekalan elektrik keadaan di situ agak panas, dan itu antara aspirasi mereka sebenarnya. Dan Lokman, kita beralih semula kepada apa yang dipromosikan oleh Datuk Ding sendirilah, apa yang dipromosikan sendiri untuk terus untuk terus memenangi kerusi DUN ini. Antaranya beliau mengatakan projek air dan paip akan terus dibina kerana kita tahu Ketua Menteri Sarawak sendiri Tan Sri Abang Johari Tun Openg telah meluluskan peruntukan sebanyak 81 juta ringgit untuk membaik pulih sistem perairan dan juga sistem perpaipan di sini bagi membolehkan bekalan air diterima oleh penduduk di kawasan Meradong adalah setimpal dengan jumlah kepadatannya pada ketika ini. Antara lain, Lokman, antara aspirasinya adalah untuk membina pusat fasiliti khusus untuk golongan belia yang dilengkapi dengan kolam renang, kerana katanya beliau mempunyai aspirasi dan juga cita-cita untuk melahirkan lebih banyak atlet-atlet hebat seperti Datuk Pandelila Rinong. Kita dengarkan apa kata beliau, Lokman. Ya Syah, maaf, nampaknya kita ada sedikit masalah untuk mainkan klip audio di situ. Tapi saya mahu pergi terus saja ke soalan saya yang seterusnya. Seperti yang Syah sebut sebentar tadi, Datuk Ding sudah memegang kerusi Meradong ini sejak tahun 2016. Jadi sejak 5 tahun yang lepas, beliau sudah pun menyandang kerusi ini, dan kita lihat kita sudah sedia maklum dengan isu-isu, pelbagai isu-isu yang dititik beratkan oleh rakyat yang duduk di DUN N46 Meradong ini. Tapi sepanjang 5 tahun yang lepas, apa penilaian mereka terhadap prestasi GPS dan juga Datuk Ding memegang kawasan itu? Baik, Luqman, itu soalan yang agak saya ada tanyakan juga, tapi maklumlah kepada golongan-golongan yang tertentu ada kalanya mereka sukar untuk menjelaskan perkara ini. Namun menerusi tinjauan saya sebentar tadi, rata-rata mereka berpuas hati, namun mereka tetap mendahagakan aspek pembangunan yang lebih besar. Kerana di Sarike ini, Luqman, sebenarnya ini adalah kawasan bandar, Luqman. Di sini ada banyak fasiliti-fasiliti yang disediakan khusus untuk warga Meradong dan juga warga Repuk, kerana ada 2 DUN di bawah Parlimen Sarike. Dan mereka hanya ingin melihat pembangunan yang berterusan dapat diberikan dan mengkhususkan kepada golongan petani agar membolehkan petani ini datang ataupun boleh menghasilkan produk-produk yang lebih bagus, produk hiliran sebagai contohnya, dengan menggunakan teknologi-teknologi yang terkini berdasarkan aspirasi Ketua Menteri Sarawak sendiri untuk mendigitalisasikan negeri Sarawak dalam semua aspek ekonomi, Lokman. Dan Syah, seperti yang sedia maklum, buat pertama kalinya GPS kali ini akan memakai logo dan juga bendera sendiri buat kali pertama, for the first time. Dan mungkin kita di Semenanjung ini mungkin lihat ini sebagai perkara yang tidak begitu besar, tapi di Sarawak ia adalah satu perkara yang besar kerana kita faham ramai pengundi, mereka dasarkan undi mereka dan pangkah mereka kepada kadang-kadang bendera dan juga logo dan bukan nama dan sebagainya. Ada sebarang impak yang signifikan daripada ini di DUN Meradong sekurang-kurangnya? Mungkin saya tidak boleh katakan hal itu di DUN Meradong kerana saya buat tinjauan mengenai perkara itu ketika saya berada di DUN Pelagus dan juga DUN Bukit Goram, Lokman. Saya juga berjumpa dengan penyandang-penyandang untuk kerusi-kerusi DUN sedia ada, dan rata-rata mereka mengatakan ini komen daripada penyandang-penyandang. Nanti saya masukkan kepada komen rakyat.
Mereka berkata mungkin ini bukan satu isu besar kerana masyarakat di seluruh Sarawak sudah tahu akan GPS kerana GPS telah ditubuhkan pada 2018 dan mereka tahu apa inisiatif-inisiatif yang dibawa oleh kerajaan negeri dan pastinya calon-calon GPS menurut mereka tidak gentar untuk berhadapan dengan sebarang orang kata mungkin ini antara halangan kerana kita tahu GPS dan PBK mempunyai logo yang hampir sama namun warnanya berbeza, Lokman, dan masyarakat di sini menurut mereka sudah kenal akan identiti GPS itu sendiri. Dan bagi rakyat yang sempat bertemu di Meradong, mungkin saya tidak tanyakan fokus itu kepada mereka, saya tanyakan kepada penduduk di dua Dun Bukit Goram terlebih terdahulu ketika saya berada di sana dan Dun Pelagus. Mereka mengatakan itu bukan isu besar kerana mereka tahu bendera GPS dan mereka tahu aspirasi GPS dan apa yang telah dilakukan oleh GPS untuk penduduk di kawasan mereka. Lokman. Baik, Syaf. Genap seminggu menjelang hari pengundian pada 18 Disember ini, bukan sahaja di Meradong tapi Syaf juga sudah pergi ke banyak Dun sejak beberapa minggu yang lepas. Seminggu menjelang ini, apa sentimen pengundi dan rakyat Sarawak, dan kebanyakan penganalisis menjangkakan ada kemenangan yang mudah untuk GPS juga kali ini seperti mana dalam PRN yang sebelum ini. Bagaimana pula dapatan Syaf on the ground seminggu sebelum hari pengundian ini? Baik, kalau kita tengokkan semula, Lokman, kepada pola pengundian pada tahun 2011, kita dapat menyaksikan banyak pertarungan melibatkan dua penjuru, paling lebih pun 4 penjuru. Tapi kali ini dengan banyak parti-parti baru seperti Parti Sarawak Bersatu PSB, Parti Bumi Kenyalang PBK dan ada juga parti baru PBDSB, dan ini sebenarnya mungkin akan mengganggu sedikit corak pengundian tapi itu bergantung kepada kawasan, Lokman. Kepada kawasan-kawasan yang merupakan kubu kuat GPS ataupun Barisan Nasional sejak daripada dahulu, mungkin tiada gangguan di situ. Dan saya berada di sini seperti yang saya terangkan kepada Lokman tadi kerana saya meneliti corak pengundian pengundi di sini berdasarkan daripada tahun 1996 sehingga ke tahun 2016. Corak itu berubah sebab kalau kita tengok mungkin ada setengah kawasan sekiranya dimonopoli oleh GPS. Rekod tu mungkin akan menunjukkan GPS daripada tahun 1996, GPS ataupun Barisan Nasional saja. Tapi di sini agak berbeza kerana bukan parti yang orang kata bukan parti yang mendominasi keputusan pengundian, namun calon yang diletakkan mungkin menjadi pola petunjuk kepada pengundi untuk membuat undian memilih siapa yang akan menjadi wakil rakyat mereka. Dan itu bergantung kepada setengah kawasan, Lokman. Contohnya kawasan-kawasan yang contohnya di Belaga, di Murum, di Baleh, mereka konsisten memilih kerajaan sedia ada untuk menjadi wakil mereka di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Tapi kali ini kita tak tahu, mungkin berbeza sebab saya cakap tadi ada beberapa parti baru yang mungkin akan mengganggu pola dan juga corak pengundian pada kali ini, Lokman. Mungkin akan ada disruption. Terima kasih Syaf Shukri, wartawan Astro Awani langsung dari Meradong. Seperti biasa, Astro Awani dan juga Awani Borneo akan terus mengikuti rapat hari-hari menjelang PRN Sarawak pada 18 Disember ini sehinggalah tiba hari itu, dan juga seminggu atau 2 minggu selepas itu kita lihat bagaimana dinamika politik di Sarawak berubah sebelum, semasa dan juga selepas. Semua akan kami bawakan secara langsung di saluran 501 dan juga astroawani.com. Dari Sarawak kita ke politik Semenanjung selepas ini, mesyuarat bahagian UMNO yang berlangsung di seluruh negara. Apa yang kita jangka mereka bincangkan, apa perkara besar yang mungkin lahir ataupun mandat baru yang akan dibawa daripada peringkat bahagian sehinggalah ke Pimpinan Agung UMNO yang seterusnya. Muafakat Nasional, mereka mahu terus gesa PRU dipercepatkan. Itu selepas ini. Jangan ke mana-mana.